Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Teman-teman, kita banyak puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ini. Ramai yang cuti raya ya. Jalan buat subhanallah hari ini mujahadah lah tuan Saudara Semat. Siapa naik highway hari ini mau mujahadah betul lah. Jadilah dan Saudara Semat, kita dapat sama-sama lagi pada malam ini insya-Allah. Dan kita nak sambung pengajian buku kita Umat Bertanya Rasul Menjawab. Saudara Semat, dan kita masuk pada soalan yang ke-10. Buku-buku ni menghimpunkan persoalan-persoalan yang ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tercetus untuk tulis buku ni bila tengok di pasaran banyak Q&A soal jawab agama. Kamu tanya ustaz jawab lah, betul lah. Itu kata salahkan cantiknya kalau ada yang sahabat tanya Nabi sendiri jawab. Itulah akhirnya dapat menghimpunkan lebih kurang 40 lebih hadis berkaitan dengan sahabat-sahabat bertanya. Semuanya sahabat tanya. Jadi insyaAllah pada hari ini, malam ni kita nak bincang satu persoalan yang dilontarkan oleh seorang Arab Badui kepada baginda Nabi SAW. Bilakah kiamat akan tiba? Itu soalannya. Bila kiamat kita? Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kharijani min al-masjid falaqiyana rasulullah rajulun 'inda suddatil masjid faqala ya rasulullah mata as-sa'ah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'addadta laha faka'anna ar-rajul lastakana thumma qala ya rasulullah ma'addadtu laha kabiru siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulahu qala anta ma'a man ahbabta atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, ketika aku dan Nabi SAW keluar daripada masjid. Saudara Muhammad, Anas bin Malik cerita waktu tu nak keluar dari masjid. Ingatlah, tuan-tuan ingat dia punya suasana dia. Bila kita baca hadis ni, kita boleh bayangkan suasana. Sebab apa yang berlaku pada waktu tu, dia ada hukum yang akan keluar.
Ya, ulama-ulama dia boleh istimbat hukum daripada apa yang berlaku daripada suasana tu. Maksud kita tengok. Anas bin Malik dengan Nabi SAW duduk dalam masjid. Habis selesai urusan dalam masjid, Nabi SAW keluar, Anas pun keluar. Anas ni seorang sahabat Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan-jalan orang. Nabi sangat sayang kat dia dan dia sangat sayang kat Nabi SAW. Kita ni kalau kita ada orang yang kita sayang, yang kita manja-manja, dia ada gelaran yang kita panggil kat dia. Mana kita gelaran? Saya cuma anak-anak kita ada. Kita panggillah nama manja-manja sikit lah. Macam mana contoh? Macam Salih Alaihi Muhammad. Kalau Salih Alaihi Muhammad namanya sebagai contoh Rahmat kan? Kita panggil Rahmat. Kalau orang yang kita tak kenal, baru kenal, boleh nak panggil tu Rahmat. Macam tak betul pun, Encik Rahmat macam tu. Tapi orang yang dah rapat, dah rapik yang kita panggilan manja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, panggilan manja yang Nabi SAW panggil dia Unais, dengan maksud Anas yang kecil. Waktu manja lah tu. Pernah Nabi SAW panggil Salih Syamat, wahai yang mempunyai dua telinga. Memang betul lah. Itu macam Salih Syamat, memang orang tu ada dua telinga, dia ada satu telinga. Salih Syamat Nabi panggil dia gelaran manja. Anas bin Malik, waktu Nabi SAW sampai daripada Mekah mai ke Madinah, sampai di Madinah, orang semua pekat-pekat dia hantar macam-macam dekat Nabi SAW. Ada yang bagi kurma, ada yang bagi kain, ada bagi hadiah dekat Nabi SAW. Nabi tak terima sedekah, Nabi SAW terima hadiah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terima sedekah, Nabi terima hadiah. Sahabat Al-Farisi radhiyallahu anhu, waktu duduk dicari Nabi SAW, dia mai bawa satu bekas kurma. Dia kata, aku sedekahkan kurma ni kepada kamu. Nabi SAW terima. Nabi SAW kata, kami tak boleh terima sedekah. Dan Nabi SAW bagi dekat sahabat-sahabat yang makan, Nabi SAW tak makan. Lepas tu esoknya dia main, Salih Syamat, dia kata, aku nak hadiahkan kurma. Waktu ni Nabi SAW kata, kami terima hadiah. Nabi SAW makan, Nabi SAW bagi para sahabat dia makan. Itu salah satu bukti kenabian Nabi SAW. Kemudian dia main belakang Nabi, duduk lila-lila belakang Nabi, Nabi SAW turunkan jubah dia, nampak tanda kenabian, akhirnya dia beriman dengan Nabi SAW. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama zaman dia. Macam mana nak kenal Rasulullah akhir zaman. Dia tak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Dan di belakang dia ada tanda nubuwah, khatamun nubuwah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi SAW tak terima sedekah, Nabi terima hadiah. Orang main pekat-pekat bagi hadiah. Mak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tak ada apa nak bagi. Dia tak ada apa nak bagi. Tahu dia hantar dia apa? Hadiah dia kepada Nabi SAW. Dia anak dia sendiri. Dia hantar anak dia untuk apa? Untuk khidmat dekat Nabi SAW. Khidmat kat Nabi. Bukan dia hantar, Rasulullah tolong ajak anak saya, bagi anak saya jadi cerdik. Macam kita hantar anak pergi sekolah, bukan hantar kat guru kan. Hantar anak Rasul ni, Syekh ni anak saya ni, ajaklah dia, balunlah lagu mana, terus duduk kira sangatlah, tibai lah apa-apa, rasa tibai. Baru cubit sikit, report polis. Kita lah dia kan. Dulu kita ingat mengaji dulu kami, saya dulu tu guru saya dulu ni main lambat, bukannya cubit, bukannya rotan, smackdown pun tuan. Ni siku dia begini, mana? Duduk. Ya, dia suruh dia pun. Dia pun tengah belakang Ustaz. Pupur dia tengah belakang, pupur lutut kat perut. Dia dah mengelupuk budak tu. Berani beli abang kat mak. Pada mak Ustaz buat tu, buah padu lagi ke atas lagi dah kita dulu kan. Lah ni jentik telinga report polis. Apa berlaku dia. Tuan-tuan sekalian semua amat. Hantar anak bukan suruh menuntut ilmu, hantar anak suruh ni dia nak khidmat dekat Nabi SAW. Saya hantar ni untuk dia khidmat dekat Nabi. Dan sungguh dia khidmat dekat Nabi. Tapi dengan khidmat tu dia dapat apa? Dia dapat ilmu. Dengan khidmat tu dia dapat ilmu. Dan kita mengambil manfaat ilmu dia sampai hari ni. Bahkan sampai ke hari kiamat. Banyak hadis yang kita belajar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ali. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya sebagaimana dia melakukan. Dan apa maksudnya? Saya tunjukkan tuan-tuan satu benda saja. Man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tunjuk satu jalan hidayah, tunjuk saja satu jalan hidayah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajak, tunjuk jalan hidayah. Ni kat sana tu ada satu majlis apa
ilmu. Kan? Kita contohlah, kita ada dapat banner, dapat poster kan, kita pergi tunjuk jalan tu jalan. Orang tu dah, orang pergi, orang tak pergi, tak tahu lagi. Kalau dia pergi, dia ambil manfaat, kita dapat pahala. Dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Tunjuk jalan, bukan suruh lagi, tunjuk jalan hidayah. Dan Muhammad pun kita dapat pahala sebagaimana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana apa yang diperolehi oleh Anas bin Malik hatta al-an sampai hari ini. Daripada zaman Nabi SAW dulu yang mengambil, daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, tabi'in, zaman salafus soleh, zaman kemudian sampai ke hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Setiap apa yang orang belajar, orang buat, orang beramal, semua pahala pergi kat dia. Tuan-tuan tak teringinkan nak dapat benda-benda macam ni. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, cerita tentang kiamat. Dia cerita ada waktu kita nak duduk depan Allah, tengok dosa pahala kita ni. Ada dosa pahala kita, dosa kita banyak, dosa berat, dosa, maka sallallahu alaihi wasallam neraka tempat dia. Pahala banyak, maka syurga ada tempat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada seorang ni dalam kitab cerita, dia di subhanallah, dia tengok-tengok dosa dia banyak lah, dosa dia banyak sangat. Dia susah hati dah, takut dah, macam mana ni, macam mana ni. Bila nak satu selisih pahala je kan. Sebab tu cerita waktu di hari kiamat ni, di pada masa ni, satu pahala tu pun sangat bernilai. Yang Nabi kita berkira sangat dapat Yang main masjid semayang sunat separuh balik, tak main sunat. Pasal apa? Allah main sunat ya Ustaz. Pasal apa? Pasal kita tak apa. Tapi di pada masyarakat nanti, satu aja, satu subhanallah, satu alhamdulillah, sangat mahal. Sebab satu selisih ni boleh menyebabkan dia masuk syurga atau neraka. Faham tak? Faham? Dia tengok-tengok dosa dia banyak, Allah macam dia aku ni, macam aku dah buat ni, macam aku dah buat ni. Tak dia main. Kita ni, benda dosa kita buat, kita nampak. Ini buat ni, buat tu, buat ni, buat. Kita benda baik pun kita nampak ni. Yang ni pahala puasa, ni pahala zakat, ni pahala haji, yang ni pahala apa, yang ni pahala sedekah, ni pahala tolong. Semua nampak. Yang dosa pun nampak, yang jahat pun nampak. Yang baik pun nampak, yang jahat pun nampak. Tiba-tiba dia main satu benda yang dia tak nampak. Tiba-tiba lah ni terkejut cerita rumah. Dia main satu benda ni, satu macam awan. Yang ni dia tak tahu apa, yang ni dia tak nampak. Yang tadi nampak, kebaikan nampak, dia tak nampak. Tapi yang ni tak nampak, dia main macam awan betul je. Dia main duduk atas saudara Muhammad, timbang baik, timbang belah kanan. Duduk atas timbang belah kanan, timbang kanan dia berat. Dia pun heran, yang ni apa ni? Dia lega, tapi dia tak tahu ni apa ni, Yang lain semua tahu, yang ni boleh, tapi tak nampak. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang orang lain buat. Yang orang buat, yang kamu tunjuk dekat dia dulu ni, waktu duduk kat dunia. Kita tunjuk seorang, orang tu buat, kita dapat pahala. Orang yang buat tu, ditunjuk kat orang lain pula, kita dapat pahala. Orang nombor 3 tunjuk kat orang lain pula, kita dapat pahala. Sampai bila ni? Sampai bila-bila. Okay. Al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ni kita kena cari, yang ni kita kena suruh buat. Sebenarnya saya mahu kata, sekecil-kecil benda, sekecil benda. Tuan-tuan orang mengaji, dan saya cuma orang mengaji tiap hari atau kuliah, tuan-tuan mesti belajar. Takkan tak ada satu ilmu yang tuan-tuan dapat, yang tuan-tuan tak boleh nak kongsi kau. Saya cuma petang-petang lepas asar tulis, tuan-tuan semua ada Facebook ni, saya tahu. Setengah yang friend dia, setengah request friend saya tak accept benda lagi. Masih penuh dah, saya pun 5,000. Anda follow je lah saya tu. Dan saya cuma semua. Apa salahnya lepas asar type satu mesej je, jom kita selawat 10 kali. Jangan lupa Nabi janji kat dia syafaat dia nanti dia umur kiamat. Tidak hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam.
Man shalla alayya hina yusbi' 10 wa yumshi 10 adrakahu syafa'ati yaumil qiyamah wa qamah. Siapa yang selawat padaku 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada petang, maka dia akan layak untuk mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ada dalam berapa ribu kawan friend kita kat Facebook tu yang terbaca, kata 1000 orang baca, dapat 10% dia dah. Kalau 10% berapa orang baca? Berapa orang buat? 10, 100 orang. 100 orang pahala selawat sampai kat kita. Sekecil-kecil pula. Ada kawan pula rajin pula, dia pergi share pula kat orang lain. Orang beramal pula, kita dapat lagi. Orang share lagi, kita dapat lagi. Pasal tak mampu rebut benda-benda tu ni. Ada Malik radhiyallahu anhu sampai hari kiamat. Kita pun nak kena merebutnya juga. Cari apa-apa jangan, kadang-kadang tak payahlah. Bukan benda-benda besar. Kita pun bukan reti sangat. Nak ajak hukum yang ni boleh, yang ni haram, yang ni harus, yang ni kita bukan reti yang tu. Tapi pada basic amalan-amalan basic-basic yang kita boleh pujuk-pujuk orang buat, yang kita boleh ajak-ajak orang ni buat. Saya ingat yang tu semua bekat-bekat buat ni. Kan? Sedar semua. Itu dah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pasal apa dia dapat kelebihan tu? Pasal dia khidmat dengan Nabi SAW. Khidmat. Orang khidmat, dia dapat ilmu. Orang berilmu, orang yang mengaji, belum tentu dapat khidmat. Orang mengaji, tengok kita sekolah-sekolah ni yang duduk depan saya. Sekali dengan saya, waktu kita duduk sekolah dulu ni, ada tak guru-guru kita, mu'alim kita yang ajar Quran, yang ajar Surah Al-Syumat, pendidikan Islam, yang ajar matematik bahkan, yang mengajar bahasa Melayu bahkan, yang mengajar sains. Tu guru-guru kita yang ada manfaat dalam hidup kita. Berapa ramai dengan kita yang khidmat dekat guru kita. Khidmat. Khidmat apa? Tu ustaz lalu pun ni kita pun apa ni? Dulu ni. Pengen nak pergi apa dulu? Ada yang kawan toreh kereta tu ustaz apa ni? Tak ni, saya tengok. Dah ke sampai dulu, ustaz tu bagi ustaz kepala bagi calang kita tu. Apalah dulu ni, mengingat dosa banyak kita tu. Bukan cerita khidmat, khianat tu pun kita lagi dulu dah. Saudara ada Muhammad berkat jannah. Orang mengaji tu ramai, tapi orang nak khidmat tu sikit. Tapi orang yang khidmat tu mesti dapat ilmu. Lepas tu kalau tengok tuan-tuan sekalian, saudara ada Muhammad, siapa ada orang yang dia khidmat, kalau dia tak jadi elok, kalau dia tu tak dapat manfaat, anak cucu dia akan dapat manfaat. Anak dia jadi ulama ke, cucu-cucu dia siapa dia, kalau keturunan dia akan dapat manfaat. Khidmat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khidmat. Tapi kita sampai hari ini mengambil manfaat daripada ilmu ni. Tuan-tuan, dia duduk dengan Nabi SAW. Anas bin Malik simpan bekas-bekas Nabi SAW, bekas minum Nabi SAW, dia boleh simpan. Tongkat Nabi SAW dia simpan. Waktu dia wafat, dia minta dia dimakamkan sekali dengan tongkat Nabi SAW. Pasal apa tongkat tu ada dah? Pasal dia khidmat. Sekali semua jangan siapa lah dia sentuh tongkat Nabi, dia nak pegang. Dia duduk berebut dengan Sayyidina Sa'id bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Selipar Nabi SAW terselit letak kat tangan Sayyidina Anas bin Malik. Punya khidmat, nak khidmat. Kita selipar tu guru kita berderai. Ustaz pergi ceramah balik tengok selipar tak ada. Yang tu standard. Ni, dah keluar tak ada pula dah, hilang pula dah. Dia pun balik berebut dengan ayam Ustaz. Tapi kada ambil berkat. Dan subhanallah. Itu dan setiap sahabat ada sebalik dia cerita, dia duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba waktu keluar daripada masjid, keluar dengan Nabi SAW dari masjid, waktu tu ada seorang mai jumpa Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mai dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kami menemui seseorang di gerbang masjid, di depan masjid. Lalu dia bertanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat? Dia pantang, dia jumpa Nabi tu sekalian, tak ada benda lain. Dia tanya bila nak kiamat ni Rasulullah. Dia ni orang Arab Badui. Dia panggil Arabi. Bukan orang-orang yang jenis-jenis ada. Arabi ni macam orang asli sikit lah, orang jenis padang pasir. Dia pun ni jenis apa dia panggil? Jadi kalau ada masjid ikut suka dia lah.
Nak tanya soalan. Sebab tu kadang-kadang para sahabat ni macam seronok juga dengan ada mereka ni. Misalnya ada benda-benda soalan yang mereka nak malu-malu nak tanya, mereka ni yang ditolong tanya. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pergi jumpa Nabi SAW dekat depan pintu masjid tu ataupun dekat gerbang masjid tu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat ni? Lalu Nabi SAW sebut, Nabi SAW jawab. Nabi tak jawab bila nak kiamat. Nah, tak lama lah nak kiamat ni, kena simpan-simpan beras lah masing-masing ni. Dia kata betul. Yalah, dia simpan beras lah. Saya Muhammad sampai Nabi tu cerita nanti bila Dajjal muncul lapang, tak ada makan, tak ada minum, lapang dahaga waktu Dajjal muncul. Nabi suruh buat apa? Kita suruh pun kita simpan beras. Nabi suruh kita buat apa? Nabi suruh kita waktu tu makanan kita adalah zikrullah, tasbih makanan kita, tahmid makanan kita. Nak beritahu kita waktu ni persediaan ni bukan persediaan simpan makanan. Persediaan kita ni ialah perkukuhkan zikrullah kita tu. Saya Muhammad ni waktu ni nak kena banyak doa, waktu ni kena banyak zikir. Nabi tak jawab dekat dia Nabi SAW. Nabi tak jawab bila nak kiamat. Tapi apa yang Nabi SAW jawab? Nabi kata, sallallahu alaihi Muhammad, ma'adatta laha. Apa persediaan kamu nak berhadapan dengan kiamat? Nabi kilah jawapan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi tak jawab sebab tamanya Nabi SAW sendiri pun tak tahu bila nak kiamat. Yang keduanya, Nabi SAW menjawab sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang itu sebenarnya. Nak tanya bila kiamat, apa yang dia boleh dapat dengan persoalan bila nak kiamat. Nabi SAW tanya balik dekat dia satu soalan. Yang soalan ni akan jadi manfaat kepada dia. Nabi tanya dekat dia, ma'adatallah, apa yang kamu persiapkan sallallahu alaihi Muhammad untuk berhadapan dengan dia? Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu lelaki itu menjawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menjawab, sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, wahai Rasulullah, ma'adattu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbullah wa rasulahu. Dia kata sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata, wahai Rasulullah, saya tak mempersiapkannya dengan banyak puasa, banyak solat dan banyak sedekah, tetapi aku sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka Nabi SAW sebut, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Hadis ini riwayat Imam Bukhari sallallahu alaihi Muhammad, dan Imam Bukhari meletakkannya dalam bab memberi keputusan hukum dan fatwa di jalan-jalan. Baik, syarah pada hadis ini. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bawah tajuk memberi keputusan hukum atau fatwa di jalan, menunjukkan bahawa tidak menjadi kesalahan dari sudut agama seseorang bertanyakan guru atau mufti ketika terserempak dengannya di jalan atau mana-mana tempat dan guru ataupun mufti itu menjawabnya. Jadi tak ada masalah. Kalau jumpa dengan Tok Guru, kemudian nak tanya soalan, kita tak tahu semua-semua. Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk masuk ke syurga. Ulama yang mensyarahkan hadis disebut, yang sebut tentang menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu ada dua. Nombor satu, dia betul-betul dia pergi berjalan untuk pergi ke majlis-majlis ilmu untuk dia menuntut ilmu. Macam tuan-tuan hari ni lah. Ada yang main naik kereta, ada yang main naik motor, ada jalan kaki, ada main naik basikal. Nak pergi mana ni? Nak pergi kuliah, malam ni dia kuliah. Maka mudah-mudahan Allah mempermudahkan jalan kita untuk masuk syurga Allah. Amin. Yang kedua, dia kata ulama, bukannya dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, bukan pergi berjalan,
tapi dia berusaha untuk mendapatkan jalan-jalan ilmu. Dia tak tahu satu benda, dia cari jalan untuk dia dapat ilmu tu. Maka itu juga disebut sebagai menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dia tak tahu, mungkin dia telefon ustaz, dia nak dapat maklum. Mungkin dia tengok dia apa dia ambil, dia cari-cari apa saja usaha dia untuk mendapatkan ilmu. Itu juga disebut sebagai menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ada orang subhanallah dia pantang tengok ustaz, dia nak tanya soalan. Tuan-tuan, ulama sebut, sallallahu alaihi wasallam, guru saya waktu saya mengaji, dia sebut, dia kata, kita ni tak kerti nak ambil manfaat pada guru. Kita tak kerti ambil manfaat pada guru. Bila ada alim ulama atau tutup guru besar atau orang hebat, orang alim main dekat-dekat dengan kita, ambil manfaat daripada dia. Manfaat yang pertama apa kita boleh buat? Mari kita tengok apa sahabat-sahabat tu buat dulu dengan Nabi SAW. Nombor satu, bila berjumpa dengan guru ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, minta nasihat. Minta nasihat. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat-sahabat jumpa, Ausini ya Rasulullah, tolong nasihatkan kepada Rasulullah, boleh tolong wasiatkan kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada aku daripada Islam satu perkataan saja, apa sebanyak-banyak saya ikut. Minta nasihat kepada Nabi SAW. Biasa kita jumpa tutup guru minta nasihat. Dan tutup guru ni tuan-tuan, Allah akan ilhamkan dia sesuai dengan apa yang kita perlukan. Sebab tu kadang-kadang ada orang pergi jumpa, dia kata sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyak istighfar. Orang ni jumpa kadang-kadang kes sama juga. Dia kata kita ni kurang qiyam mulai, kena banyak qiyam mulai sikit. Orang ni tanya pula kes yang sama juga. Dia kata apa? Kau ada masalah dengan mama ayah kita, tapi minta maaf dengan mereka. Pasal apa? Kes yang sama tapi alasan ataupun panduan yang berbeza sebab sesuai dengan orang yang bertanya tersebut. Allah bagi panduan, Allah bagi ilham kepada ahli untuk jawab sesuai. Tapi minta nasihat nombor satu. Nombor dua, sallallahu alaihi wasallam, bila kita jumpa dengan alim ulama, jumpa tutup guru ni, minta doa. Minta dia tolong doakan dekat dia. Macam mana yang Nabi SAW sebut kepada para sahabat, kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta dia tolong doakan dekat kamu. Siapa tu? Sayyidina Abu Bakar. Siapa tu? Sayyidina Umar. Dua sahabat yang telah mendapat jaminan syurga. Suruh, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, nak kenal dia lagu mana? Tapak tangan dia ada putih. Sallallahu alaihi wasallam. Tu cara pengenalan dia. Dia ni orang Yaman, nama sikit-sikit. Bila main dia satu kelompok dari Yaman, pergi cari. Ada tak orang ni? Ada tak nama Uwais Al-Qarni? Ada, tapi dia ni bukan siapa-siapa pun. Dia nak cari dia pasal apa? Dia dah kat belakang masuk. Kamu ni Uwais Al-Qarni kan? Ya, pasal apa? Main nak tengok saya tapak tangan, tengok orang putih. So, betul kamu buat. Tolong doakan dekat saya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Uwais Al-Qarni, lah saya nak doa dekat Amirul Mukminin. Amirul Mukminin lah kena doa kat saya. Ni sahabat Nabi SAW ni. Yang dia ni Uwais Al-Qarni ni 2 kali pi daripada Yaman berjalan pi nak pergi jumpa Nabi SAW di Madinah tu. Tak jumpa, patah balik. Kalau saya lah duduk tempat tu kan, pi berjalan nak pergi jumpa Tok Guru. Tiba-tiba Tok Guru tak ada. Panggil, Ustaz, boleh tak ni saya nak buat majlis kat rumah kita ni, so, boleh tak Ustaz main? Minta maaf lah ni, saya tak boleh nak main, saya ada majlis. Teriak kita, tahu siapa? Apalah dosa aku ni. Sampai nak pergi jumpa Tok Guru pun Allah jauhkan. Boleh jadi tak tu? Boleh jadi tak pasal dosa kita Allah jauhkan orang baik-baik boleh kita? Kita kata antara kesan daripada dosa tu tadi ialah Allah akan jauhkan orang baik-baik daripada kita. Sungguh. Antara kesan daripada dosa, Allah tak mau orang baik-baik duduk kat kita. Apatah lagi nak alim ulama. Sebab tu kadang-kadang kita nak pergi Tok Guru tak main, kita nak pergi Tok Guru tak ada, kita pergi jumpa Tok Guru tak ada, kita ada majlis panggil Tok Guru tak boleh nak main. Awak boleh tak kalau Allah nak lapangkan waktu Tok Guru tu untuk jumpa dengan kita? Boleh tak? Cuma muhasabah diri. Apa yang aku buat dia sampai ulama jauh dah aku? Allah tak izinkan. Ni waktu hidup ni, kalau mati ni je lah. Waktu mati tu lagi harap Tok Guru ni main lah, Tok Guru ni main lah, Tok Guru ni main. Kena hari tu Allah sibukkan semua Tok Guru. Tak pasal apa? Pasal dosa kita pun. Tapi subhanallah, saya semua Uwais Al-Qarni 2 kali pi Madinah. Pi, mak, boleh tak saya nak pergi jumpa Rasulullah SAW? Di mana? Di Madinah. Dia pun duduk mana ni? Duduk Mekah. Duduk di mana? Duduk yang mana? Jauh sangat tu. Bukan ada apa pun. Pergi jalan. Tak berapa lama dia pergi. Sampai mak dia pesan, kalau nanti sampai ni balik cepat-cepat sikit. Mak, tak ada orang jaga. Mak duduk tak puan sihat. Dia sampai Rasulullah tak ada. Rasulullah pula tak puan saya balik dulu. Patah balik. Kalau saya teriak dalam perjalanan,
Walaupun dosa aku jumpa. Saya dulu waktu saya duduk kat Yaman dulu, ada satu tempat tu anak Salih Sumaman, ada satu keluarga yang pegang rambut Nabi SAW. Keluarga yang pegang rambut Nabi SAW. Ini dihirik daripada Tok Wan, daripada dulu mufti kerajaan Osmaniyah tu, turun dekat cucu cicit dia, sampai Salih Alaihi Muhammad. Lari cicit dia pegang, tapi cicit dia pun tua lah. Salih Alaihi Muhammad, cucu ke cicit betul lah. Tuan-tuan, esok tu nak pergi ziarah rambut tu, malam tu tak boleh lena lah. Tahu macam tak lena? Ya Allah, izin kita izinkan Allah ni, dosa aku banyak ni, sebab aku nak pergi lagi dah. Sampai duduk kat luar, sampai kat rumah ni, jantung pumak-pumak lagi. Dan dia cakap, Allah, aku ni dosa banyak, Allah izin tak izin. Lepas tu cucu dia pula, kena tunggu saat lah tu, apa ni, Tok Wan tu ada urusan sikit. Allah lagi lah, tak apa lah lagi, Allah tak izin. Kita baru nak jumpa rambut Nabi ya. Dapat masuk tu, Allah pegang, cium lah, apa peluk Allah. Saya cakap, Allah macam dosa banyak sangat sampai tak layak nak jumpa rambut Nabi. Bayangkan para sahabat nak jumpa Nabi SAW. Bayangkan hati Uwais Al-Qarni yang berjalan tuan-tuan sekalian, ratusan batu semata nak jumpa Nabi SAW. Tiba-tiba sampai Nabi tak ada. 2 kali bukan sekali. Tetapi Uwais Al-Qarni, orang tak kenal nama dia kat dunia. Malaikat di langit semua dah sebut nama dia. Saudara Sayyidina Muhammad. Bila jumpa dengan Sayyidina Umar kata apa? Saya cakap minta doa, kena doa kata ya Allah ampun dosa saya. Sayyidina Umar tak layak, lebih layak pada saya ni siapa? Kamu Uwais Al-Qarni. Nabi SAW suruh kami kalau jumpa kamu minta doa. Boleh saya doakan, tapi jangan beritahu siapa-siapa tentang saya. Tolong jangan beritahu siapa-siapa tentang saya. Dia pun doakan Sayyidina Umar. Kamu nak pergi mana ni? Saya nak pergi kata Ustaz Ismail Basrah kalau tak salah saya. Dia nak pergi ke Basrah, ke Iraq. Tapi duduk kat sana apa sebagainya. Kamu perlu apa dekat sana? Saya boleh telefon sana. Bahasa kita kan. Boleh telefon masa nak akan beritahu maklum masa untuk apa. Jangan nak beritahu siapa pun tentang saya, jangan. Tapi bila khalifah kat sana, apa ni, governor kat sana, dia mai buat haji, jumpa dengan Amirul Mukminin, dia tanya Ustaz, kamu tahu tak kata tempat kamu tu ada Uwais Al-Qarni? Siapa Uwais Al-Qarni? Hang tak tahu apa dia siapa? Mana saya tahu. Duduk kat kampung orang tu orang ni tak tahu. Ada teruk deh. Betul betul lah bantu kat masa kita orang citra ya. Dia mana dia tahu siapa tak beritahu, dia pun pesan tak beritahu. Tahu tak Uwais Al-Qarni tu siapa? Dia balik dia kelam kabut balik, tak jumpa Uwais Al-Qarni, tolong doakan saya. Dia kata Umar dah beritahu lah ni. Jadi subhanallah, kalau kita jumpa alim ulama, minta alim ulama tolong doakan kat kita. Waktu saya duduk kat sana, saya jumpa dengan banyak tutup guru tu. Dan sebelum saya balik ke Malaysia tu ziarah. Saya ziarah beberapa orang alim ulama Salih Alaihi Muhammad. Antara doa, satu standard doa je yang daripada sebut. Allahumma ftah alaik. Allahumma ftah alaik. Pergi jumpa, tak orang tak sini, tolong doakan dekat saya sini. Apa ni saya Syekh, Allahumma ftah alaik. Allahumma ftah alaik. Mudah-mudahan Allah buka untukmu. Buka apa? Buka segala pintu rahmah, ke pintu kebaikan, ke pintu ilmu, ke pintu apa, bagi Allah buka. Minta doa. Nombor 3, bila jumpa alim ulama, tanya soalan. Saya ada apa-apa muskilat katanya. Tetapi nak bertanya soalan, kena ada adab. Nak minta nasihat, kena ada adab. Salih alaihi wasallam. Nak minta doa, kena ada adab. Walaupun benda tu benda yang para sahabat tu buat, tapi tolong ada adab. Adab dia macam mana? Nombor 1, kalau Tok Guru tu ada urusan dia, jangan tahan dia. Dia kalau kamu nak pergi mana-mana satu, kita tunggu san. Wasal dulu. Orang Arab dia saya ada pulang Allah saya satu nak tanya satu soalan. Nak tanya soalan sikit. Ada 10 soalan saya nak. Sikit. Yang paling geram tak? Yang paling geram sekali waktu kita buka soalan. Assalamualaikum tuan-tuan, majlis kita, kuliah kita dia dekat ni. Saya cakap, hari ada apa soalan? Soalan tak tanya? Ada apa soalan tanya? Semua seorang pun tanya krik-krik. Tunggu. Okey, tak ada soalan apa tak apa nak. Kita tutup majlis kita, insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Elok bangkit je. Ustaz tanya soalan tu ni. Apa aku boleh? Mana pun ada wakil ni minta tak wakil seorang dua ni. Tak jumpa tepi meja, dia jumpa dekat depan tu lagi. Tak nak masuk kereta, tak kereta dia tu. Dan semalam saya mandi wajib, tak cerita. Sebab tu kalau tuan-tuan ada nombor telefon Ustaz yang duduk share orang tak dapat. Kan? Ada orang tu dia pun ada nombor telefon Ustaz. Kalau apa-apa ada keperluan, ada hajat apa di dalam nombor telefon, senerai nombor telefon Ustaz. Panjang je tak. Saya tengok nama saya tak ada itu, okey lah. Ada seorang ustaz tu di share, dia kata apa, dia play, dia kata apa, saya tak rela siapa duk share nombor telefon saya ni. Sampai dia tengok pukul 2 pagi ni masih kan. Dia kata dia ada masa kita ustaz kata tanya soalan, biar tahu jangan keliru dia buat tu. Pukul 2 pagi dia call. Kadang-kadang dia call 3-4 kali tau. Kita ingat dia urgent apa ni. Betul ni pengalaman saya. Allah, dia call 3-4 kali dia call. Kenapa macam mana? Allah sebab tahu dia tanya apa? Ustaz, ni ada cicai keluar dekat kemaluan saya lah ni. Ni cerita betul ni. Saya tak tahu ni ayat masjid ke, ni ayat mandi ni. Ni saya nak kena mandi wajib ke apa ni. Pukul 2 pagi tak? Apa tengok dia? Allah Rabbi Azizman. Esok tanya lagi. Ustaz tanya lagi. Si wah-wah dia macam Ustaz, si wah-wah ni. Allah Rabbi, Allah Rabbi. Siapa nak begini pun dia tak tahu lah. Allah Azizman. Tentang yang lima menit sekian Salih Allah Muhammad. Jadi kena ada. Satu kalau urusan. Yang kedua, waktu dia istirahat yang kecil. Waktu dia sedang beristirahat yang kecil. Salih Allah Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah duduk di depan seorang daripada sahabat rumah depan sahabat Nabi SAW. Duduk di depan rumah sahabat Nabi SAW, Salih Allah Muhammad. Duduk berselimut. Berapa lama dia tunggu, tak tahulah sampai sahabat ni keluar-keluar. Mengapa dia buat apa tu ni? Dia kata, aku nak tanya kepada kamu satu hadis. Kalau sebuah lawat tak panggil saja, tak boleh kamu tengah istirahat. Kamu keluar tadi saya tanya. Nak pergi saya ikut kau ni keluar. Nak panggil kau ikut dia untuk tengah istirahat. Habis tunggu lah kat depan. Ada. Kalau ada semua. Yang ketiganya, jangan Salih Ahmad bertanya pada waktu Salih Ahmad dia sedang menyampaikan kuliah dia ke dalam majlis dia. Waktu dia buka dia tanya. Ataupun ada ustaz-ustaz dia kata apa, kalau tuan ada soalan itu tuan tanya je lah. Saya ni okey je. Tak apa boleh tanya soalan. Tapi kalau jenis ustaz tu dia tak sebut apa-apa, dia tanya sampai dia buka untuk tanya. Ataupun dah habis dah pun masih angkat tangan ustaz nak tanya soalan tu boleh. Itu tak apa. Maksudnya boleh nak buat, nak ambil manfaat daripada ulama dengan 3 cara tadi, tapi pastikan ada. Ini dulu telefon pukul 1-2 pagi. Nah, saya lihat. Saya telefon pukul 2 pagi tu cerita Ustaz lain. Yang cerita pasal persoalan lain. Yang cerita pasal ayat mani ke ayat mazi tu telefon saya berapa kali dia tak mati-mati. Lama dia tak telefon lah ambil lah. Baik, tuan-tuan Salih Al-Syamad. Okey. Jadi Salih Al-Syamad boleh. Namun menurut ulama hendaklah jangan ada sesuatu yang mengganggu kefahaman atau menimbulkan kerumitan. Salih Al-Syamad. Kesimpulannya, ilmu boleh dituntut di mana-mana sahaja, tidak terikat dalam majlis-majlis rasmi. Namun perlu juga diambil kira kesesuaian tempat dan situasi agar tidak mengganggu proses penyampaian ilmu dan kefahaman daripada pelajar ataupun murid tersebut. Dipahami? Itu yang pertama. Yang kedua, Salih ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, turut diperhatikan dalam hadis di atas bahawa Nabi SAW tidak memberikan jawapan kepada soalan yang ditanya. Nabi tak jawab pun soalan dia tu. Betul kan? Nabi tak jawab pun. Salih ala Muhammad. Sebaliknya, Nabi bertanya kembali kepada orang yang bertanya soalan yang lebih penting daripada soalannya. Apa yang Nabi buat? Ini dia panggil kebijaksanaan. Salih ala Muhammad. Salih ala Muhammad, ilmuwan itu ataupun orang yang nak memberikan jawapan. Ada benda-benda kena soalan-soalan yang tak wajib, yang tak perlu jawab pun. Dan kalau soalan tu jawab pun tak ada manfaat apa pun kat dia. Ada orang sekadar nak tanya, Salih ala Muhammad. Maka subhanallah saya cuma, maka ada yang boleh jawab, ada yang atas kebijaksanaan dia alihkan jawapan itu kepada sesuatu yang lebih manfaat kepada orang yang ditanya. Macam Nabi SAW sebut. Maka Nabi SAW pun tanya, perbuatan Nabi SAW itu memberi pengajaran bahawa orang alim ataupun orang yang berilmu itu
boleh mengelak daripada memberi jawapan kepada soalan yang ditanya jika dia tidak mengetahui jawapannya, atau boleh menimbulkan fitnah jika dijawab. Dia merasakan jawapan bagi soalan yang tanya itu sebenarnya tidak begitu penting, lalu dia menyampaikan apa yang lebih penting walaupun lari daripada konteks pertanyaan. Ini bagi kebijaksanaan. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Satu, dia tak tahu jawapan. Maka dia tak tahu jawapan, dia boleh saja untuk tidak menjawab persoalan itu. Ada seorang mai daripada Iraq, dia berjumpa dengan Imam Malik, bawa 10 soalan. Bawa 10 soalan. Bila sampai kepada Imam Malik, mai pada Iraq, dia nak pergi jauh ni, perjalanan tu sangat jauh, nak tanya 10 soalan. Lalu Imam Malik hanya menjawab 2 soalan saja. Jawab 2 soalan. Pasal apa? Saya mai jauh-jauh nak tanya. Saya cakap, Imam boleh jawab 2 soalan saja. Dia kata, saya jawab. Pasal apa? Pasal kamu boleh saja nak tanya apa saja soalan, tapi aku yang akan bertanggungjawab atas jawapan yang aku berikan. Nah, saya sebut. Maka jangan takut untuk sebut wallahu a'lam. Bukan semua benda kita tahu. Saya sebab saya tak tahu. Ini bukan bidang saya. Jadi semua orang nak jawab soalan. Saya nak pesan juga kita ni tuan-tuan, kita ni sumber maklumat kita banyak sumber maklumat kita masuk. Ada soalan, kalau soalan-soalan keluar, tuan-tuan Google aja jawapan dia, keluar lah. Tuan-tuan Google aja, keluar. Tapi tuan-tuan kena ingat, semua orang boleh menulis di media sosial. Dekat dalam internet tu, macam-macam fahaman tu ada. Macam mana kita yang tak berapa nak reti ni boleh pastikan yang kita petik itu sumber dia, sumber yang benar, jawapan yang sahih. Dia faham ni? Ataupun boleh jadi saya ada seorang persoalan yang perlu kepada jawapan tu tak sesuai dengan konteks semasa tu, tempat tu, suasana dia, saya ada Muhammad, saya ada waktu dia, mungkin saya ada kehidupan orang dekat situ, mungkin macam-macam saja tak sesuai untuk kita jawab itu. Maka ada ketikanya kita jawab je yang saya tak tahu. Bukan sesuatu yang memalukan jika seorang itu dia menjawab tidak tahu. Saya dah rasa ada seorang ulama daripada luar negara, dia pernah main kat Malaysia dalam satu daurah. Lalu ditanyakan kepada ulama tersebut tentang satu persoalan setempat. Lalu apa dia jawab? Dia kata, majlis fatwa kamu dah berkeluar pun dah tentang soalan ni. Kita ada, tolong rujuk fatwa tu. Boleh tak dia jawab? Boleh. Tapi jawapan dia mungkin tak sesuai dengan keadaan orang masyarakat sini. Maka dia pilih apa? Dia pilih satu jawapan yang sangat bijaksana. Dia rujuk balik dekat majlis fatwa dekat sini. Apa keputusannya? Apa dengan yang tu? Sebab sesuai dengan orang sini. Settle masalah. Nah, saya semua gagal nak jawab. Jadi akhirnya jadi apa ni? Akhirnya jadi masalah dalam masyarakat. Allah SWT. Kemudian Allah SWT Muhammad. Yang ketiga, pengajaran utama daripada hadis ini ialah pentingnya kecintaan dalam hati kepada Allah dan Rasul untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Menurut Imam Ibn Battal, tanda cintakan Allah ialah cintakan Nabi SAW. Tanda cintakan Nabi SAW ialah dengan mengikuti jalannya dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Kunci pada persoalan kita pada dalam soalan ini, Nabi SAW ending dia apa? Dia kata, aku ni amal tak ada lah, puasa pun sikit, mayang pun sikit, cuma satu saja, aku sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasul. Maka Nabi SAW kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kita ni akan bangkit nanti di Yaumul Qiyamah dengan siapa yang kita cinta lah, tuan. Kita cinta kat siapa? Kita akan bangkit dengan dia. Siapa yang paling kita cinta, kita akan bangkit dengan dia. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Maka tuan-tuan saya sama, alangkah cantiknya kalau kita bangkit Nabi SAW dengan dia. Macam mana? Saudara Zaman cintakan Nabi SAW. Kita ni payah nak sampai tahap kecintaan kita kepada Nabi SAW, sebab kita jauh pada Nabi SAW. Tapi ada orang yang sangat cintakan Nabi SAW. Saya lihat semua alim ulama sangat cintakan Nabi SAW. Betul-betul? Cintalah dekat alim ulama. Mudah-mudahan dia jadi jalan untuk kita bangkit bersama dengan Nabi SAW.
Jangan duk jauh diri dengan alim ulama lagi. Para sahabat dulu, Allahu Rabbi, tahan. Jangan siapa sentuh Nabi kami. Saya Allah semua. Sanggup apa saja, sanggup nyawa dia, mati dia semata-mata kerana Nabi SAW. Nabi dua depan apa? Nabi SAW lagi dan tak ada dengan kita. Nabi dah wafat. Fizikal Nabi tak ada lagi dah. Tapi yang ada bersama dengan kita ialah alim ulama. Semua. Jadi macam mana para sahabat pertahan Nabi SAW, macam itulah kita pertahankan alim ulama. Duduk dengan alim ulama. Mudah-mudahan itu jalan kita untuk kita bangkit dengan Nabi SAW. Tanda cinta ni, bila kita cinta kat seorang, kita selalu sebut nama dia. Bila kita cinta kat Nabi SAW, kita sering saja berselawat kepada Nabi SAW. Tanda cinta kita kepada seorang, Sayyidina Ali Muhammad, ialah kita selalu nak tiru dia. Maka tanda cinta kita dekat Nabi SAW ialah kita sering saja mengikut sunnah-sunnah dia dalam kehidupan. Bukan sekadar sunnah-sunnah dari segi pakaian, akhlak kita, percakapan kita. Saudara Muhammad, saya sebut ibadat kita, zikrullah kita, macam mana yang Nabi SAW bersungguh-sungguh, macam itulah kita bersungguh-sungguh untuk buat tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Habis insyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk soalan berikutnya. Soalan, apa yang harus dilakukan apabila seorang suami mendapati isterinya berzina dengan lelaki lain? Ini soalan pertemuan kita bulan depan insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil waj'alna min ibadis salihin siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah.